Bersama saya lagi Syafiq Pupila guys. Hari ini saya akan membaca 3 kisah seram. Okay, sebelum saya mulakan, anda perlulah menekan butang subscribe dan jangan lupa like dan share. Jangan lupa komen di bawah. Bismillah, kisah yang pertama. Baik, kisah yang pertama ini terjadi pada dia gangguan solat. Aku Sophia, bukan nama sebenar. Setelah lama aku mengganggu, aku diterima untuk bekerja di sebuah taman tema yang cukup terkenal di Malaysia. Tidak perlu aku sebutkan nama taman tema tu. Di sana aku bekerja dan diberikan asrama untuk para pekerja. Terdapat banyak asrama dan aku pula ditempatkan di asrama yang agak jauh berbanding asrama lain. Waktu pertama kali masuk, aku cukup resah disebabkan orang yang membawa aku dan rakan yang lain ke bilik memberi sedikit maklumat tentang asrama tersebut. Katanya asrama ini masih baru dan hanya 2 tingkat sahaja digunakan. Keseluruhannya 3 keseluruhan tingkat adalah 24 dan aku ditingkatkan di tingkat 21, berarti tingkat 21 dan 22 saja digunakan. Aku cukup berhati kerana ditempatkan di bilik tersebut kerana satu bilik untuk 2 orang sahaja, jadi aku tidak perlu ramai-ramai bersama yang lain. Bulan pertama duduk masih tak ada apa-apa gangguan. Roommate aku pula tidak suka tidur dan duduk di bilik. Selalunya aku akan tidur seorang. Namun aku tidak takut disebabkan bilik aku kecil. Tepat pukul 1 pagi, pintu bilik aku diketuk. Aku dengar suara kawan aku yang sedikit takut. Waktu tu memang aku dah tidur dan disebabkan katil aku betul-betul sebelah pintu. Aku terus bangun dan buka pintu. Sampai hari ini aku masih ingat rupa kawan aku yang pucat. Katanya dia nak tidur di bilik aku, satu katil dengan aku. Aku cuba bertanya beberapa kali, kenapa tak tidur sini? Kenapa nak tidur sini? Tapi dia terus baring di sebelah aku. Katanya esok dia akan ceritakan. Dia bertanya, kau kenapa semalam datang tidur bilik aku? Setahu aku kau ni jenis tak suka tidur dengan orang. Kawan aku tunduk sebelum aku cerita. Dia bercerita, aku balik kerja lewat. Aku siap mandi tu solat. Roommate aku dah tidur awal. Masa aku solat tu dengar ada orang bisik kat telinga aku. Suara garang. Kau pun tahu katil aku sebelah tingkap. Mula-mula aku fikir roommate aku yang menegang. Lepas tu aku dengar lagi dia sebut nama aku tapi telinga. Aku solat je. Lepas tu terus aku pergi bilik kau. Lepas kejadian tu, aku dah tak fikir. Aku fikir dah tak ada gangguan apa. Lepas beberapa hari, sewaktu aku sendiri yang solat di dalam bilik, aku turut diganggu. Waktu aku nak bangun lepas dari sujud, badan aku macam kena tarik dari belakang. Terus aku jatuh terduduk. Kali tu hati sentak sebab takut. Memang ada orang tarik aku dari belakang. Aku terus stop solat, pergi solat bilik member. Malam tu lah aku dengan kawan baru balik dari makan. So plan nak orang asrama. Aku pun masuk itu untuk tempat orang merokok.
tu aku rasa macam best sebab dapat angin luar. Tiba-tiba kawan ajak balik. Aku pula bodoh pergi tutup lampu dan semua tempat terus gelap. Kawan aku dah menjerit. Aku pun terus orang balik lampu. Dia pun terus tarik dengan aku. Kawan aku ni dia tak nak masuk bilik. Dia terus ke bilik aku. Lepas tu aku buka pintu bilik aku. Aku tengok roommate aku dah ada tidur dalam bilik. Aku terus cakap dekat kawan aku yang roommate aku ada. Setiba roommate aku pusing pandang aku dan kawan dekat pintu tu sudah tutup muka sampai pakai selimut. Aku dah pandang kawan aku dan rasa tak sedap hati, jadi kami berdua ambil keputusan pergi berjalan dengan masuk bilik buat beberapa jam. 2 hari lepas tu kawan aku buka cerita yang dia nampak ada muka orang tengah perhatikan kami berdua dekat pintu waktu duduk di bawah semua waktu tu. Lepas aku tutup dan buka balik lampu, terus benda tu hilang. Ini aku pula bagi tahu. Dan waktu aku dan kawan nak masuk bilik, ada benda yang duduk kat belakang di tengah antara aku dan kawan aku. Sebab tu dia duduk dengan selimut sebab aku takut. Itu benda tu menakutkan. Lepas 2-3 minggu, kawan aku ni buka cerita lagi. Dan siap minggu yang waktu dia tidur dalam bodi ini rambut kusut masai macam berubah. Bayang-bayang tak sampai berapa saat benda berlari. Itu sempat bagi ibu tu dekat ibu dan dia pesan supaya baca surat yang terjadi. Lepas tu kami korang mendapat tugas lain dari mereka. Alhamdulillah. Dengan benda itu habis. Kepada semua tidak begitu menarik. Cuma berhati-hati dan jaga tingkah laku di mana pun kita berada. Cerita Suara. Kisah-kisah yang anda dengar yang diceritakan oleh Syafiq Bila sebentar tadi itu hanya perkongsian sahaja. Cerita seram. Ya, itu Dia satu kisah pertama. Dia bukan, dia seram juga. Dia boleh tak seram dia. Kita jumpa kisah, saya baca je. Okay. Saya akan sambung kisah yang kedua pula. Okay, ini kisah kedua guys. Kisah kedua ni bertajuk dengki orang. Ada orang dengki dengan dia. Aku tinggal dengan family aku yang ramai dekat rumah atuk dan nenek aku. Memang dah lama dah tinggal di situ. Total dalam rumah tu ada 11 orang. Abang sulung aku dah kahwin. Kakak nombor 2 bekerja, manakala abang nombor 3, aku dan adik nombor 5 masih sekolah. Adik perempuan nombor 6 masih tadika. Kisah ini terjadi mungkin dalam lingkungan hujung tahun 2015 atau awal tahun 2016. Pada waktu ni atuk aku berada dalam umur 70 lebih. Atuk aku ni orang yang rajin ke masjid dan memang berilmu, bukan syirik. Sementara nenek aku juga begitu, cuma tiada mengamalkan ilmu. Ini semua bermula daripada kali pertama atuk aku pengsan kami. Semua terkejut kerana atuk memang menghidap masalah jantung.
Jadi kami sangkakan atuk terkena heart attack. Jadi kami bergegas bawa atuk ke hospital. Doktor kata jantung atuk berhenti berdegup dan nadi dia hilang. Kesemua pakcik dan makcik aku sangat terkejut kerana atuk langsung tidak menunjukkan tanda-tanda sakit dan tidak skip ubat langsung. Mujulah waktu tu Allah masih panjangkan umur atuk. Setelah beberapa hari di hospital, atuk dibenarkan keluar. Lepas balik dari hospital, atuk semakin kerap pingsan. Dan ada sesuatu malam bila atuk berkata yang dia nampak seperti sesuatu sebesar bola kecil yang terbang dari tingkap memasuki biliknya, lalu menikam dada dia dengan kuat. Kami masih gagal mengesyaki apa yang sedang berlaku kerana tidak mungkin atuk disihir, kerana atuk tidak mempunyai musuh kerana caranya menjaga untuk kata bersama rakan-rakan masjidnya. Kami semakin buntu kerana atuk yang semakin nazak. Lalu kami bawa ke hospital pakar admit atuk bagi tujuan pemerhatian. Doktor kata jantung atuk lemah dan nadi hampir tiada pada setiap masa. Kadang-kadang bila malam menjelma di rumah atuk, kami sering terdengar bunyi-bunyi aneh. Adik-adik aku memang amat menakutkan aku, walaupun mereka ni lelaki. Mereka sering dengar aku memanggil namanya sebelum bilik tengah malam. Ada juga tergerak untuk pergi menjumpa aku, tapi bila bunyi nombor aku rasa dia sebutan yang ketat dan terasa salah-salah. Setelah 1 minggu, doktor berkata bahawa itu semua kali kami semua tidak lagi menaruh harapan tinggi pada orang sayang dan mula membaca Yasin hingga satu hari yang datang bos orang ustaz yang lebih selesai bergelawak orang ke Allah. Dia bersama membantu kami dan berjinakan kepada jadi dia pun melakukan proses gelawak biliknya. Kemudian gelawak dalam luar untuk dibandingkan dengan sembadi air limau nipis. Yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Selesai simbah ke seluruh badan aku. Begitu terkejutnya kami bila melihat aku terlantar selama beberapa bulan kini berjalan seperti biasa. Sebenarnya di rumah kami terdapat 4 pintu, jadi mereka boleh mencari sesuatu. Jadi kami hanya melihat tiba-tiba di pintu ketiga waktu bungkus kain yang seperti sabuk hitam diikat dengan benang merah hitam lalu praktis aku dengan istighfar. Masa tadi yang kira dan dua pintu ini dibuka terdapat gunung sebesar sebesar dari keriting, tetapi walaupun aku sudah melakukan tidak dia masuk tidak
sering memberi makanan kepada kami sekeluarga. Cerita seram. Dengar yang diceritakan oleh Syahid Pilih sebentar tadi, itu hanya perkongsian sahaja. Okay guys, ini kisah yang ketiga, kisah yang terakhir guys. Okay, kisah yang ketiga ni bertajuk Tindih. Okay, aku kenalkan diri, aku Intan. Ada suatu hari aku tidur di ruang tamu di lantai dan tiba-tiba saya rasa badan saya tak boleh nak gerak. Nak macam ada orang peluk aku dari belakang dan bunyi macam orang berdekur pun ada. Masa tu memang merebang pada rumah aku. Baca ayat kursi pun ditapungkam. Tapi tiba-tiba dia hilang sendiri. Tak tahulah kenapa. Sebab saya kalau kena tindih, diorang ni mesti tindih sekejap je, lepas tu hilang terus. Tapi ada benda penting aku nak bagi tahu. Benda ni sebelum nak tindih kita, badan kita akan rasa macam seram sejuk dan rasa mengantuk yang tak boleh nak kontrol. Leka sikit terus datang nak tindih kita. Nak cakap macam mana pun tak tahu. Mungkin yang pernah rasa tu tahu apa yang aku cakap. Pernah ada pada siang hari, aku tidur dekat sofa. Tiba-tiba elektrik rumah aku jadi macam tutup dan nyala semula. Dan sap berdesing telinga aku, dia datang macam tu. Tu pertama kali jadi dekat aku bila kena tindih. Nak cakap macam mana pun tak tahu. Okay, yang pernah rasa tu ni dah baca. Okay, sorry guys, sorry. Itu pertama kali jadi dekat aku bila kena tindih. Dia main-main dekat elektrik pula sekarang ni. Dan macam biasa, dia cuba tindih saya sekejap saja, mungkin dalam 5 minit atau 10 minit macam tu. Ni part seram ya. Hati-hati yang sedang membaca malam-malam tu ya. Okay, aku ni bila lama-lama selalu kena tindih, makin teruk pula dikacaunya aku. Ni tahun lepas punya cerita. Ada suatu hari tu, kami sekeluarga balik kampung sebab arwah makcik aku meninggal dunia. Dan masa aku ikut pergi kubur tu, rasa tak rasa apa-apa pun. Habis saja ke memberikan jenazah, arwah makcik aku dan semua saudara mara aku balik rumah masing-masing, termasuk keluarga aku. Dan malam menjelang, kejap seram weh. Okay, sama balik. Malam tu aku tidur tepi langsir ruang tamu sebab mak aku tidur dekat sofa. Macam biasa, kena tindih juga hari ni. Penat tahu tak apa yang aku nampak bila buka mata? Aku nampak baju putih, kaki celapung betul-betul tepi aku saja, dan aku tak nampak wajah dia macam mana. Masa-masa macam ni lah dia nak tunjuk pun. Lepas tu aku pejam mata. Dan hanya ingat nama Allah saja dalam fikiran aku. Dan aku baca juga ayat kursi. Tiba-tiba badan aku dah boleh gerak, tapi rasa penat tu tetap ada.
banyak lagi jadi kat aku ni. Pernah dengar diorang gelak tapi tepi telinga. Tak apa yang syoknya, tak tahu dah. Ada lembaga hitam duk tendung aku. Aku tak tahu sama ada hayalan aku atau tak. Tapi aku pernah nampak toyol masa kena tindih. Bunyi harimau lah, hai, macam-macam benda ni. Satu je aku nak cakap benda ni. Kalau kuat kau buka ruqyah, dia lagi nak tindih kau. Lagi teruk dia tindih, memang tak boleh nak buat apa dah. Ni pengalaman aku bila kena tindih. Dan sekarang aku memang tak boleh pergi kubur dah. Mungkin nanti akan lagi teruk kena kecam. Tapi benda ni kalau aku pergi, mana pun mesti dia tumpang sekali. Nak ikut juga. Ada betul aku. Okey. Terima kasih sudi baca kisah aku. Mungkin cerita saya tak menarik atau seseram kisah lain. Tapi aku harap kau orang semua terhibur dengan kisah aku. Cuba aku rasa nak cakap Kedah lah. Tak syok cakap bahasa Keku ni. Tak best kan. Okay, so sedikit kisah ni guys. Tak tadi, itu hanya perkongsian sahaja. Cerita seram. Baik, itu saja kisahnya guys. Okay, sudah tamat kisah ketiga-tiga kisah guys. Okay guys, sebelum saya menutup kisah pula, saya menutup rancangan cerita seram ni, main dengan kita dengarkan beat horror beat. Pertama sekali saya nak minta maaf buat sebelum ni saya baca kisah tak berapa seram, bergagap. Saya minta maaf satu lagi, saya dah kurangkan muzik dia, tapi tak tahu ini muzik kuat ke tak. Saya dah, kamu semua maaf saya sebab tu saya tak tahu nak edit macam mana lagi kan. Tapi tetap enjoy kat saya. Yang penting jangan lupa subscribe Syafiq Pillar untuk terus ke hadapan guys. Sebab saya boleh beli pula, boleh upgrade equipment yang baru guys. Saya pakai equipment yang low budget. Okay, saya minta maaf sebab video cerita seram ni tak berapa seram. Lepas tu lagu ni terlalu kuat, suara slow sangat. Suara terlalu kuat. Sebab itu saya minta maaf pada semua pendengar setia cerita seram. Itu rancangan khas daripada channel Syafiq Pillar. Okay, akhir kata, jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah guys.
Assalamualaikum.